Yang nak diberitahu bahawa Nabi Muhammad, Nabi yang sudah dibersih, dimurnikan jiwa raganya. Tak ada bahagian kotor sikit pun. Tak ada bahagian kotor, bersih. Tidak ada pengaruh-pengaruh yang buruk sedikit pun. Lalu nak tunjuk macam mana? Allah Ta'ala tunjukkan dalam peristiwa pembelahan dada ni secara nyata. Tapi yang nak diberitahu awak tadi tu, dibersihkan Allah sehingga tak ada keburukan langsung pun. Sikit pun tak ada buruknya tu. Baik. Antara kali-kali yang berlaku, beberapa kali riwayat menyebut, salah satunya berlaku ketika Nabi berada di perkampungan Halimatus Sa'diyah. Menjadi tradisi orang Arab ni, mereka menghantar anak-anak yang baru dilahirkan ni, yang kecil-kecil itu, atau kampung, tujuan untuk supaya budaya asli Arab tu terbina di kampung. Sebab bandar ni kawasan kacau sikit. Suasana kehidupan masyarakat ni sudah terganggu banyak. Bahasa rosak, adat resam rosak. Jadi tradisi orang Arab ni nak jaga keaslian budaya Arab, tradisi dia tu, bahasa dia tu, dia atas kampung. Dan perkara yang sama berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi telah dihantar ke perkampungan Halimatus Sa'diyah. Dihantar ke perkampungan itu untuk tujuan itu. Baik. Apa yang berlaku di situ? Ada beberapa perkara yang berlaku yang saya nak sebut. Pertama sekali, dengan kehadiran Nabi di tempat itu, yang pada waktu itu kawasan kawasan perkampungan Halimatus Sa'diyah ni kering kontan. Kemarau. Kering. Tapi tiba-tiba jadi subur dan menghijau. Apa artinya? Itulah yang dikatakan berkat. Barakah. Ada keberkatan. Dan kita boleh ambil berkat. Sebab apa saya sebut ni, hari ni timbul pemikiran tak boleh ambil berkat ni, syirik belaka. Hari ni timbul kita dengar. Kakang syirik. Jadi ciri sudah. Sikit-sikit syirik. Sikit-sikit syirik. Ini Nabi tahu. Bahawa tabarruk ni mengambil berkat dengan sesuatu yang sabit keberkatannya tu boleh. Jadi Nabi pergi ke perkampungan Halimatus Sa'diyah dengan kehadiran Nabi, riwayat menyebut, kitab-kitab sirah menyebut, kampung tu yang asalnya kering kotak tiba-tiba saja jadi menghijau subur kerana keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi timbul isu keberkatan di sini. Saya nak beri satu cerita, kisah sikit. Sebab tadilah ada pemikiran hari ni cepat dah lalu, kekak syirik. Nak buat gitu pun syirik. Yalah, benda yang syirik lah. Tapi benda yang ada asas, yang ada dalil, kena tengoklah boleh ke tak. Tapi nak kabarnya antara sekelompok kita hari ni, antara perkara yang mereka syirikkan, proses mengambil berkat ni. Tabarruk panggil. Baik, saya nak beri contoh. Kita baca hadis tentang ada orang yang diseksa dalam kubur. Nabi bila lalu satu perkuburan Madinah, Nabi dengar orang yang dalam kubur tu sedang diseksa. Apa yang Nabi buat? Nabi ambil pelepah tamu. Pelepah yang muda lagi tu. Nabi upih, Nabi pacok atas kubur. Nabi kata, mudah-mudahan dia akan meringankan. Asa an yukhafifa anhuma azabahuma. Dua orang dalam kubur ni sedang diazab. Satunya, kerana salah satu di antara mereka ni, dia buang air tapi basuh tak cuci molek. Basuh tak cuci. Istinjak tak betul lah, tak cuci lah. Salah seorangnya lah. Tapi dia terazab dalam kubur. Nabi ambil pelepah tamu ni, nak khabar ini salah satu bentuk apa yang disebut sebagai tabarruk tadi. Nabi pacang yang segor lagi tu atas kubur Nabi. Apa Nabi kata? Asa an yukhaffifa anhuma azabahuma. Mudah-mudahan dia akan meringankan azab orang ini. Jadi apa yang Nabi buat tu bukan atas dasar sangka-sangka. Apa yang Nabi buat tu adalah sesuatu yang jelas. Baik, atas dasar apa? Karena kita tahu wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah. Maka pokok-pokok ni pun ada tasbih dia.
Ada solat dia, ada ibadah tasbih dia, bahasa yang kita tak faham. Maka di situ dah dia ada unsur tabarruk. Jadi perbuatan Nabi itu tu dengan memacokkan pelepuh tamu atas kubur tu, itu sejenis tabarruk. Dengan berkat dia mudah-mudahan ringanlah azab orang yang sedang terazab. Itu maksud tabarruk. Jadi jangan kata syirik lah. Nabi ada buat gini. Baik, contoh lain. Ini saya sebut sangat ni sebab hari ni timbul sangat benda-benda gini. Sikit-sikit syirik. Baik, saya nak bagi contoh sekali lagi. Tapi kalau tabarruk dengan tai anjing memang tak boleh lah. Nak ambil berkat dengan tai anjing, benda tu najis. Jadi nak ambil tabarruk ni benda yang ada asas. Kita ambil berkat dengan benda tu ada asas dah. Kalau pepoh tamu tadi ada asas lah. Sebab antaranya termasuk dalam nas yang umum. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih memuji Allah. Termasuklah pelepoh ni. Itu salah satu bentuknya. Jadi kita ambil berkat atas aspek tu. Cuma benda-benda yang macam tadi tu, nak ambil berkat dengan patung, tak boleh lah, benda tu dilarang. Nak ambil berkat dengan tai babi, tai anjing, tak boleh lah, benda tu najis. Itu nak kabarnya. Tapi ambil berkat atas perkara yang ada asas, boleh. Sebab tu bila kita curah air atas kubur tu itu salah satu bentuk tabarruk dan dibolehkan. Cuma ada orang kata yang berlaku, ada sunnah yang menyebutkan dibuat di zaman Nabi tu, orang kata ki tanah kerah gua ni orang tanah doh. Kalau curah air sebelum gali tak apalah nak kata tanah kerah. Ni orang tanah dah dalam buat madak benda lagi. Curah air. Ya kabur ki tanah kerah curah air. Masya-Allah. Kalau baru masa nak gali, ya benar sabar. Curah air dulu baru nak gali. Ni orang tanah doh. Tanah dah jual lagi. Itu sejenis tabarruk. Sebab tu dalam fiqh kita ni, kalau ada rupuk-rupuk tumbuh tu jangan cabut, potong. Tebal sangat potong je, jangan cabut. Itu ada khilaf ulama lah tentang boleh tak boleh, tu ada khilaf ulama. Tapi berat kepada tidak dituntut lah paling tidak. Tapi potong tak apa. Jangan jadi pun sangat dulu payah kau nak jaga. Berkat atas makna umum tadi, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak ada sesuatu pun kecuali dia bertasbih. Jadi air ni salah satu makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang dia ada tasbih dia sedia. Kalau kita faham gitu pun boleh dah menjadi asas pada kita. Sudah asalkan yang kita buat kita faham, kita tahu. Tu dia. Kalau salah je kita tak erti. Kita ikut orang. Jangan buatlah kalau tak tahu benda. Kita tahu asalnya. Silakan. Baik, saya nak beri contoh lain bab tabarruk ni. Sikit lagi masa. Boleh 5-10 minit lagi banyak. Isu tabarruk ni timbul dan ini baik untuk saya rasa untuk saya kongsilah sebab kefahaman yang keliru ni dia berlaku di Mekah Al-Mukarramah dulu. Dan banyak kali saya cerita dah, tapi saya nak ulang balik untuk ambil manfaatlah. Disebut dalam beberapa sumber, saya pernah baca buku tu, satu sumber riwayat, dia melibatkan ayah kepada pengarang kita ni. Ini Sayyid Muhammad. Ayah dia dulu tu Sayyid Alawi, ulama besar Masjidil Haram. Ayah dia ni. Jadi ayah dia ni pada masa tu dia sedang mengajar di Masjidil Haram. Dia mengajar di Masjidil Haram. Pada waktu itu berlaku hujan. Tanah Arab ni jarang berlaku hujan. Kalau berlaku hujan, orang berebut ambil air. Tapi bila hujan, kita tahu Kaabah tu kan, dia ada ruang atas tu, dia ada corong yang mengalirkan air keluar tu. Jadi bila hujan, air terkumpul atas Kaabah tu, dia keluar ke corong tu. Jadi orang Arab ni, bila hujan dah lah payah saya sekali. Hujan berabuk ni kena atas Kaabah pula, dia pun pergi ambil minum, mandi, ambil berkat dengan air tu. Tapi pengawal jaga ni dia larang, dia marah orang Arab, dia kata syirik ni. Ni pun ni syirik ni, tak boleh ni, syirik. Dia marah. Jadi puak-puak Arab ni yang buat begitu bila dilarang ni dikatakan syirik,
nak rojoklah kepada ulama. Kebetulan pada waktu itu antara yang mengajar di Masjidil Haram As-Sayyid Alawi, ayah kepada pengarang kitab ni, ayah dia ni. Ulama besar yang mengajar di Mekah dulu, dia ada halaqah ilmu, dia ada tiang tu, tok guru duduk situ, murid-murid duduk keliling. Pergi halaqah zaman dulu, mengaji zaman dulu. Tapi dalam Masjidil Haram banyak. Ada seorang tok guru duduk sini keliling murid. Situ pula ada seorang lagi keliling murid dia. Itu style lama mengaji. Jadi salah seorang yang mengajar masa tu Sayyid Alawi ni. Jadi pok-pok Arab ni mari pergi jumpa dia. Tanya masalah ni, boleh tak ambil berkat dengan ni? Sayyid Alawi kata boleh. Boleh. Pok-pok Arab ni pergi ambil semula. Pergi ambil air. Jadi pengawal ni marahlah larang. Larang tak boleh syirik. Jadi bila larang ni, pok Arab ni kata kami sudah tanya ulama tu, Sayyid Alawi ni, dan dia kata boleh. Jadi pengawal ni nak buat apa ni? Dia pun pergi cari. Ada kebetulan dalam masa yang sama ada seorang lagi alim yang mengajar di Masjidil Haram tu, iaitu Syekh Ibnu Sa'din, Abdul Rahman Ibnu Sa'din. Dia ni ahli tafsir. Dia ada kirang. Dia ni pengarang kitab dan dia ada kitab tafsir. Buat yang alim dia. Ahli tafsir dia. Jadi kebetulan ada situ. Jadi pengawal ni pergi tanya dia pula ni. Dia kabur dia kata, pok-pok Arab ni ambil berkat ni, dia kata orang larang tak indah. Larang tak indah sebab apa dia? Sebab dia kata petua daripada Sayyid Alawi kata boleh. Jadi Syekh Abdul Rahman Ibnu Sa'din ni dia ada kecenderungan pemikiran, ada sikit, tapi ada bahasa kita kecenderungan pemikiran Wahabi sikit lah. Tapi dia alim, dia beradab. Pak kita ni Wahabi barang-barang sikit. Pak kita ni lain macam sikit. Barang-barang kita ni. Bukan kata apa. Ni dia beradab. Sekalipun terpengaruh sikit dengan gaya berpahaman tu tak apalah. Jadi dia pun terus bangun pergi ke halaqah Sayyid Alawi tu. Pergi ke halaqah Sayyid Alawi, duduk dekat dia beradab. Duduk molek dia beri salam. Tu orang cerita. Pak kita dah tahun lalu lah ni. Kena boleh mohon ni. Yang rapah tak sekarang spekar. Boleh ni dah dia duduk, dia beri salam molek. Sudah selesai tanya. Dia kata aku nak tanya. Dia orang yang sangat baik. Dia kata aku dengar mu ni beri fatwa boleh ambil berkat air hujang tu. Jatuh tak Kaabah tu. Mana dalil? Betul ke? Tanya betul ke? Saya kata ya, memang aku kata. Aku kata boleh. Memang aku kata boleh. Mana dalilnya? Dia nak tanya dalil dulu. Kalau gini kita tak kisah, nak tahu dalil. Bolehlah bincang. Ni tak ada nak khabar dalil ni. Ataupun dia blok dulu lagi. Makan ni payah juga hari ni. Tak boleh nak dia bincang langsung. Ni dah mana dalilnya? Kata Sayyid Alawi, di dalam Al-Quran paling kurang ada 2 dalil yang menyebut dalam perkara ini. Pertama sekali tentang air hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang mubarakan, diberkati. Itu dengan nas Al-Quran. Mubarakan, diberkati, berkat. Al-Quran yang sebut secara nyata. Satu, air hujan waktu turun. Yang kedua, Kaabah itu sendiri, Allah berfirman, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan. Binaan pertama yang dibina oleh manusia adalah yang berada di Mekah tu. Itu Kaabah tu lah. Mubarakan, diberkati dengan nas Al-Quran. Sekarang ada 2 ayat. Ayat turun tu berkat, Al-Quran beritahu. Kaabah tu sendiri berkat, Al-Quran beritahu. 2 campur. Apa kata Ibnu Sa'din? Syekh Ibnu Sa'din dia kata, macam mana kita boleh lupa kepada ayat ni? Kadang-kadang terlepas pandang. Tapi dia seorang yang baik. Macam mana kita boleh lupa kepada ayat ni? Sekarang sesal, dia boleh terima lah. Sebelum dia bangun tu, dia nak minta izin nak bangun tu, Sayyid Alawi kata benda, nanti dulu. No, pengawal Arab duduk larang dekat orang. Mu kena pergi betul dia dulu. Dia suruh tunggu pergi betul. Mu kena pergi betul dia dulu. Larang orang. Apa yang buku riwayat tu, cerita kisah ni menyebut, dia kata Syekh Musa ni pergi ke tempat tu, dia buat apa ni? Dia mandi. Mandi hari tu. Jadi pok-pok Arab dia tengok, dia kata benda dah. Lok gitu sedang.
Macam tu. Mungkin betul dia dulu. Itu tabaruk. Jadi kisah Nabi Muhammad masa kecil, dia ada tabaruk ini. Baik.